Saya menjemput Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang untuk turut sama membahaskan rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2024. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada kerajaan atas pembentangan belanjawan yang begitu menarik dan menyeluruh. Biasanya kalau kita tengok pembentangan belanjawan sebegini ialah menjelang pilihan raya umum. Tetapi walaupun kita tidak ada pilihan raya umum dalam masa yang terdekat, belanjawan yang menyeluruh ini telah pun dibentangkan. Tahniah diucapkan. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, sudah tentulah kerajaan perlu membuat keputusan yang terbaik, yang kadang-kala tidak popular, tetapi penting untuk kemaslahatan negara, kepentingan ekonomi negara, dan dalam masa yang sama tuntutan rakyat, kesejahteraan rakyat itu perlu diimbangkan untuk membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan kedua-dua belah pihak. Kerajaan telah melakar pelbagai plan dan perancangan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem ekonomi negara. Strategi meningkatkan hasil negara serta penyasaran semula subsidi menjadi tumpuan utama kerajaan. Tema memperkasa rakyat telah menjadi fokus utama dalam pembentangan dokumen-dokumen, termasuk dalam kerangka ekonomi madani, juga dalam kajian separuh penggal RMK 12 dan yang terbaru dalam belanjawan 2024. Dalam tempoh setahun pentadbiran kerajaan perpaduan ini, walaupun kita akui bahawa kejayaan yang tuntas itu belum dapat dicapai, tetapi beberapa indikator ataupun beberapa pencapaian kecil seharusnya diberikan suatu penghargaan. Umpamanya kalau kita tengok dari segi kadar pengangguran telah jatuh daripada 3.6% pada suku keempat tahun lalu, sekarang ini di bawah 3.5%. Kalau kita tengok dari segi inflasi dalam tempoh setahun, hari pertama Perdana Menteri mengangkat sumpah, kadar inflasi ialah pada 4% dan hari ini 1.8%. Inflasi kumpulan makanan dan minuman umpamanya daripada 7.3% pada November 2022, sekarang ini pada tahap 3.8%. Begitu juga dari segi beberapa indikator tambahan. Umpamanya harga petrol kita ialah yang termurah di dunia dengan kadar RM2.05 berbanding dengan pengeluar utama iaitu Arab Saudi RM2.94. Begitu juga lebih murah berbanding dengan Indonesia RM4.45 dan Thailand pada kadar RM5.99. Kalau kita tengok juga dari segi pendapatan negara kasar per kapita juga menunjukkan peningkatan daripada tahun ke tahun. Kita melihat juga indeks kesejahteraan rakyat Malaysia menunjukkan peningkatan 1.3% setahun. Semua indikator-indikator ini ialah data yang kita perolehi daripada badan yang paling berautoriti untuk menunjukkan keadaan sebenar rakyat kita. Walaupun ianya mungkin tidak difahami ataupun sukar untuk difahami oleh mereka di peringkat akar umbi, tetapi ianya ialah gambaran yang terbaik untuk menerangkan situasi yang sebenar. Dan kerajaan juga tampil bertanggungjawab dengan memberikan pelbagai bantuan bagi membantu supaya bantuan ini dapat dirasai oleh mereka, rakyat kita. Umpamanya program Payung Rahmah yang melibatkan peruntukan RM200 juta yang di dalam Payung Rahmah ini juga ada jualan rahmah, menu rahmah. Kemudian ada juga sumbangan asas rahmah, sumbangan tunai rahmah yang ditingkatkan daripada 8 bilion setahun kepada 10 bilion. Sumbangan tunai rahmah kita beri RM100 sebulan. Kalau dulu daripada 6 bulan, sekarang ini 12 bulan setahun. Begitu juga inisiatif kerajaan melalui IPR yang melibatkan peruntukan RM500 juta. Pelbagai program ini diyakini boleh mengurangkan ataupun membantu usaha kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tega.
Kemudian penyaluran bantuan tunai juga terus bertambah daripada tahun ke tahun. Bantuan awal persekolahan untuk anak-anak kita yang bersekolah. Kalau dahulunya kita hanya diberikan kepada kelompok yang tertentu, sekarang ini semua pelajar-pelajar mendapat bantuan RM150 pada awal sesi persekolahan mereka. Juga yang paling mendapat perhatian ialah kesejahteraan penjawat awam bila mana mereka diberikan bonus. Saya ingat pertama kali dalam sejarah, dalam tempoh 25 tahun ini, penjawat awam mendapat RM2,000, menyamai 2 kali mendapat anugerah APC. Jadi ini saya ingat satu inisiatif yang sangat baik daripada kerajaan untuk meringankan, dan inisiatif ini sudah tentulah dirasai oleh rakyat di akar umbi. Kemudian kerajaan juga yang saya ingat sangat penting, yang juga kita sentuh dalam perbahasan yang lepas, ialah soal perlindungan sosial. Yang kita tahu bahawa pencarum kita ini, jumlah yang punyai caruman yang cukup waktu mereka bersara nanti, jumlahnya kecil. Jadi kerajaan telah memperkasa umpamanya program Aisaraan daripada 300, yang asalnya dulu 250, sekarang ini RM500 setahun, dengan nilai maksimum RM5,000 untuk seumur hidup. Cuma saya nak tanya kepada Menteri Kewangan, sebab ada yang tertunggu-tunggu, bilakah caruman padanan ini akan dibuat pembayaran. Jumlah ini bagi mereka besar, dan pengiraannya bagaimana? Sebab belanjawan mengumumkan kita beri kepada mereka yang ada simpanan kurang daripada RM10,000. Diumumkan pada bulan yang lalu. Jadi diumumkan pada yang saya sebut ini yang bajet yang lepas. Dalam bulan, saya ingat bulan Mac yang lepas, kita umum jumlah caruman padanan kepada mereka yang menyimpan dalam Aisaraan ini. Cuma persoalannya pengiraan kita itu, ada yang mendapat penuh 300, ada yang dapat tak penuh. Jadi mereka nak tahu bagaimana kiraan itu. Sebab kalau kita tahu dia 15% daripada jumlah. Maknanya kalau dia dah cukup sekian jumlah dalam akaun dia pada bulan sekian-sekian, dia akan dapat jumlah yang penuh. Jadi saya ingat itu juga perlu kita perjelaskan. Kemudian tentang bantuan untuk mereka yang akaunnya RM10,000 ke bawah, kiraan itu juga bermula bulan bila? Adakah bermula waktu Menteri Kewangan umum, ataupun bermula bulan yang bulan 11 ataupun bulan 12? Sebab kalau kita dah umum bulan 3, sepatutnya nilai kurang RM10,000 itu ialah mesti bulan 3. Kalau tidak, pencarum ini dia akan kosongkan caruman dia. Dia tunggu supaya baki itu kekal bawah RM10,000. Jadi ini satu benda yang saya ingat tidak wajar lah. Kemudian saya juga ucap terima kasih kerajaan memperkasa juga skim Aisuri, Aisayang, yang memperluaskan pemindahan 2% caruman kepada para suami yang isterinya bekerja. Kemudian kerajaan juga akan memperkenalkan akaun KWSP fleksibel. Ini juga suatu yang sangat baik, kerana kadar dividen ataupun kadar dividen yang diperolehi daripada KWSP ini paling kompetitif berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Kemudian seterusnya saya juga ingin menyentuh tentang inisiatif kerajaan dari sudut yang betul, bolehkah saya tanya sedikit? Ya, tentang KWSP yang berhormat, 2016 bila KWSP bermula dengan caruman syariah, ramai masuk tanpa tahu apa kebaikan ke keuntungan tu. Tapi daripada 2016 sampai 2022, kita nak ada ramai pencarum pergi ke EPF atau KWSP untuk nak patah balik, buat U-turn. Tapi mereka beritahu, pegawai di situ beritahu tak boleh, sebab sekali masuk tak boleh keluar. So EPF, KWSP di bawah syariah daripada tahun 2016 sampai hari ini, dividennya ialah kurang-kurang 1% kurang daripada konvensional. So saya nak tahu, sebab apa kita nak tak boleh patah balik, walaupun duit tu kita punya duit, pencarum punya duit. At least bagilah peluang untuk kita patah balik atau buat U-turn sekali.
Itu je. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingat soalan ni patut tanya pada menteri lah. Cuma saya ingat mungkin menteri boleh respon lah persoalan itu. Cuma kadar yang sedikit rendah tu saya difahamkan sebab simpanan syariah ini dia telah pun ditolak dengan cukai, dengan zakat. Jadi berbeza lah bagi mereka yang dapat dividen konvensional, dia kena bayar semula 2.5% zakat itu. Bagi yang syariah walaupun kadarnya rendah tapi dia dah tak perlu untuk membayar zakat yang ditetapkan kepada pencarum yang beragama Islam lah. Saya teruskan tentang penyasaran semula subsidi ini. Memang sebagaimana yang kita tahu, secara puratanya dalam tempoh 10 tahun ini subsidi kita hanya bermain sekitar 5 bilion ke 20 bilion sahaja. Tetapi pada tahun yang lalu oleh kerana pelbagai faktor global menyebabkan kita terpaksa menanggung jumlah subsidi yang sangat besar, mencecah 70.3 bilion. Dan jumlah ini diburukkan dengan tanggungan kita kepada beberapa item-item yang lain. Emolumen kita sekarang ini dah mencecah 92 bilion. Pencen kita juga umpamanya sudah 32 bilion. Jadi perkara-perkara ini memerlukan political will daripada kerajaan, keputusan yang tak popular tetapi penting untuk memastikan kewangan kita terus mampan, terus dapat kita pertahankan ketahanannya. Dan saya menyokong penuh rasionalisasi subsidi yang dibuat oleh kerajaan yang terbukti memang wajar. Umpamanya yang kecoh beberapa minggu yang lalu ialah penarikan subsidi ayam yang menjimatkan 3.8 bilion ringgit untuk tempoh 2 tahun sejak dia dilaksanakan daripada Februari 2022. Bermakna bila kita apungkan ayam, harga itu ditentukan oleh pasaran dan kita tak perlu lagi untuk menggunakan wang kerajaan untuk memberikan subsidi. Dan harganya itu masih terkawal di bawah parasiling RM9.40. Kemudian dari sudut komitmen kerajaan juga, saya juga dari sudut umpamanya dalam soal pengurusan pencen yang kita sebutkan semakin bertambah. Memang kerajaan saya difahamkan akan mengkaji semula soal gaji penjawat awam. Dan memang kita menyokonglah supaya penjawat awam kita mendapat gaji yang semua pekerja ataupun penjawat awam kita mendapat gaji yang bermaruah. Tetapi kita juga harus mengkaji dari sudut pencen kita, kerana di luar sana ada dakwaan sistem pencen kita ini sangat menguntungkan mereka yang jawatan utama mendapat pencen kadang-kadang lebih besar daripada gaji kebanyakan rakyat. Yang ini juga saya harap kerajaan juga membuat kajian kepada skim pencen kita. Dan pencen kita umpamanya kalau kita tengok, kerajaan pada tahun 2007 yang lalu telah menubuhkan kumpulan wang persaraan yang kita sasarkan. KWP ini akan menjadi satu badan yang boleh membantu kerajaan dari sudut membiayai bayaran persaraan penjawat awam. Malangnya dalam tempoh lebih 15 tahun sasaran yang ditetapkan itu sehingga ke hari ini bukan sahaja tak tercapai, tetapi untuk capai separuh daripada jumlah yang kita perlukan juga tak capai. Dividen KWP sampai yang saya difahamkan tahun ini dan tahun hadapan hanya 3 bilion sahaja setahun. Maknanya tak sampai pun 10% daripada jumlah perbelanjaan untuk pencen kepada penjawat awam kita. Jadi saya nak tanya pada kementerian yang berkaitan, apa strategi kerajaan untuk memastikan bahawa perbadanan-perbadanan awam yang kita wujudkan, khususnya badan-badan berkanun kita, yang sudah tentulah bila kita wujud badan berkanun ini, dia melibatkan satu perbahasan yang panjang. Dan dia sudah tentulah diwujudkan kerana ada tujuan yang sangat penting. KWAP untuk membiayai wang persaraan penjawat awam. Tetapi apa mekanisme kita? Apa sasaran yang kita tetapkan untuk memastikan badan-badan ini mencapai sasaran dalam tempoh tertentu, bukan sehingga berpuluh-puluh tahun terus menjadi tanggungan ataupun bebanan kepada kerajaan untuk terus ditanggung seolah-olah baru ditubuhkan. Ini belum kita sentuh soal LTAT yang menjadi tabung untuk tentera-tentera kita, yang saya difahamkan kerajaan perlu bantu 2 bilion, 3 bilion. Ini masalah yang perlu dilihat. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan, walaupun kita ada pacu yang memantau KPI jabatan-jabatan kerajaan, tetapi tumpuan secara khusus kepada perbadanan awam.
Kerana Perbadanan Awam ini selain mendapat peruntukan khusus daripada kerajaan, ianya diwujud kerana tujuan tertentu yang sangat penting. Kalau Perbadanan Awam ini tak dapat memainkan peranan yang sebagaimana yang kita harapkan, maka sasaran-sasaran yang kita gariskan baik dalam kerangka ekonomi madani ataupun apa juga perancangan itu tidak dapat kita capai. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menyentuh tentang Felda. Tentang Felda. Felda juga salah satu perbadanan awam kita yang menunjukkan prestasi yang tidak begitu memberangsangkan. Walhal sebenarnya sebelum ini kalau kita tengok Felda ini sejak daripada 1991 sudah pun boleh berdikari, maknanya tak perlu bantuan daripada kerajaan, tak perlu peruntukan perbelanjaan operasi daripada kerajaan persekutuan daripada tahun 1991. Tetapi sejak kita menyenaraikan sebahagian aset dan perniagaan Felda, pendapatan merosot, hutang dan kerugian meningkat dan kerajaan terpaksa memberi semula peruntukan untuk operasi pengurusan dan kebajikan peneroka. Yang terbaru, kerajaan membiayai nilai hutang hingga 12 bilion untuk menghapuskan hutang-hutang peneroka Felda. Jadi saya ingat ini perlu diberikan perhatian. Malanglah satu institusi yang sangat penting bagi rakyat kita yang menjadi sumbangan Tun Razak yang begitu kita kenang. Tetapi dalam tempoh terakhir ini menunjukkan prestasi yang tidak begitu memberangsangkan. Jadi kita harap kerajaan memberikan perhatian pada isu-isu yang melingkari Felda ini dan juga perbadanan ini. Saya sentuh lagi perbadanan seperti Ketengah yang kalau kita tengok, kita orang luar lah, kita tengok macam mana pembangunan umpamanya Tasik Kenyir, bermacam-macam inisiatif dibuat, peruntukan disalurkan. Tetapi untuk menarik pelancong ataupun untuk menjadikan Tasik Kenyir itu sebagai satu tempat yang tumpuan pelancong itu sampai ke hari ini saya nampak tidak menunjukkan kejayaan yang memberangsangkan. Begitu juga dengan badan-badan yang lain. Seterusnya saya juga ingin mengambil kesempatan juga, saya nak sentuh, walaupun saya sebut tadi dalam bajet kita, dalam belanjawan kita, semua kelompok masyarakat disentuh, daripada pelajar sekolah, universiti dibantu dari sudut had yuran RM1,500 pada awal dia nak masuk universiti, kemudian yang mula bekerja, kemudian semuanya disentuh. Tetapi yang saya fikir kurang mendapat sentuhan daripada kerajaan ialah kelompok kanak-kanak ataupun kelompok bayi. Yang kita tahu antara masalah bayi dalam negara kita ini 21.2% kalau mengikut kajian daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti tahun 2022 yang menunjukkan bahawa 21.2% daripada kanak-kanak kita ini tergolong dari kalangan kanak-kanak bantut. Maknanya 1/5 kanak-kanak kita tak mendapat nutrisi yang cukup, yang sebahagian mereka ini memang berpendapatan rendah. Jadi saya nak tanya pada Kementerian Kesihatan ataupun kementerian yang berkaitan, ada tak program-program yang memang khusus memberikan bantuan kepada kanak-kanak, khususnya daripada yang berpendapatan, keluarga yang berpendapatan rendah. Umpamanya bagi mereka yang pendapatan rendah ini, bila ada kelahiran kita beri peruntukan untuk umpamanya susu formula percuma kepada mereka. Sebab kita tahu bagi mereka yang berpendapatan rendah, yang gaji mungkin RM1,500, dia akan meletakkan keutamaan perbelanjaan dia kepada perkara-perkara yang asas. Dan keperluan untuk kanak-kanak dan bayi ini kadang-kala dikesampingkan. Sebab itu kita ada kes bayi ataupun anak kecil yang diberikan air sirap, air teh menggantikan susu. Ini suatu benda yang sangat malang. Dan bajet kita, oleh kerana kita membina hutang yang banyak, seharusnya generasi ataupun kanak-kanak yang menjadi pewaris kepada negara kita pada masa akan datang ini, kita mesti memberikan tumpuan yang tidak kurang kecilnya kepada mereka. Tan Sri Yang di-Pertua, saya tengok masa pun lama lagi. Saya pun tak ada benda jugalah nak cakap lagi sebelah. Kawan-kawan pun dah banyak kan. Kalau dulu kita rushing, sekarang ni kita pun dah habis. Jadi saya ingat soal yang mengenai belia pun ada juga disentuh sikit sebanyak tentang PLKN. PLKN ni cuma sikit persoalan saja. Dia punya beza antara PLKN dengan program-program yang dibuat oleh KBS.
PLKN kita tahu dia fokus untuk mungkin fizikal, kenegaraan dan sebagainya. Tetapi saya difahamkan dan di bawah KBS juga dia ada beberapa program. Umpamanya rakan muda, sekolah rukun negara, akademi rakan muda demokrasi dan macam-macam. Jadi saya nampak kalau kita banyak program tapi matlamat ataupun dia punya bentuk tu sama, saya ingat elok untuk kita fokus satu sajalah, tak perlu kita buat banyak, kan? Kemudian seterusnya Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, secara keseluruhannya kita mengharapkan supaya dalam kerajaan merangka membuat perancangan ini sudah tentulah yang paling saya ingat yang paling penting sekali ialah bagaimana anggota pentadbiran kita, kementerian-kementerian kita menyampaikan kepada rakyat. Saya beberapa kali dijemput di program di lapangan ini, bila kita tanya di kalangan yang hadir itu, adakah mereka tahu apa yang kerajaan umum ini? Sebahagiannya tak tahu. Kalau saya tanya mereka tentang Aisaraan, ramai tak tahu. Sedangkan ia satu inisiatif yang sangat baik. Siapa yang nak bagi kita RM500 mudah-mudah, kan? Tetapi ramai yang tak tahu dan saya ingat rungutan yang selalu kita dengar ialah kesungguhan kementerian. Kesungguhan sebahagian besar menteri-menteri dan timbalan menteri untuk menerangkan kepada rakyat inisiatif ini mesti dilipat gandakan. Sebab orang tak akan dengar kalau pegawai saja yang turun menerang, ianya susah nak jadi bahan berita. Tetapi kalau menteri sendiri yang turun, yang dengan passionnya menerangkan tentang inisiatif ini, maka saya yakin ianya akan dapat sampai kepada rakyat. Lebih-lebih lagi kita menggunakan aplikasi media sosial. Saya boleh pujilah umpamanya Menteri MITI kita yang sentiasa dengan TikTok dia. Ini satu contoh yang baik. Menteri Presiden saya, Menteri Pertanian juga selalu dengan dia punya media sosial sebagainya. Kita harap semua menteri dan timbalan menteri juga memberikan komitmen yang sama. Tak mencelah Tan Sri Yang di-Pertua. Ya, saya tertarik dengan sahabat saya yang mengatakan banyak yang tidak tahu tentang program-program baik yang kerajaan buat. Jadi saya mencadangkan kalau boleh semua program-program yang sepatutnya diterima oleh penduduk kita di Malaysia ini, seluruh di mana-mana pun tempat, kalau boleh iklan di dalam RTM itu mungkin boleh kurangkan dan banyakkan iklan pemberitahuan itu, maklumat notis itu setiap kali supaya rakyat tahu. Ya, bagaimana respon WB tentang perkara ini? Ya, terima kasih. Saya sangat setujulah. Memang media-media kita ada banyak saluran, tetapi saya fikir sehingga ke tahap ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jangan kita hanya meletakkan beban kepada Perdana Menteri semata-mata dan beberapa orang menteri yang dilihat, tetapi sebahagian besar masih selesa dengan pendekatan yang lama. Jadi kita harap menteri-menteri kita proaktif, timbalan-timbalan menteri kita juga proaktif, dan kita juga, saya percaya bahawa kita dalam Dewan Negara pun bersedia membantu kerajaan dari sudut menerangkan tentang inisiatif-inisiatif dan dasar yang baik yang dibuat oleh kerajaan. Dan yang terakhir, Tan Sri Yang di-Pertua, yang saya fikir sangat penting untuk kita juga sebagai ahli Dewan Negara, kalau kita bandingkan perbahasan kita di sini berbanding dengan rakan-rakan di Dewan sana, sudah tentulah keutamaan kita di sini ialah kepentingan negara itu didahulukan. Mereka yang di Dewan Rakyat itu, mereka lebih menyuarakan suara daripada rakyat, dan kadang-kadang sesuatu keputusan yang dibuat itu rakyat itu diutamakan. Tetapi kita yang tidak mewakili mana-mana kawasan pilihan raya selain daripada senator-senator negeri yang mewakili negeri, saya percaya bahawa dilema terbesar yang ada pada kerajaan ialah membuat keputusan yang bertanggungjawab, yang tak popular tetapi baik untuk negara. Dan siapa lagi yang nak mempertahankan keputusan itu kalau bukan kita dalam Dewan Negara ini? Jadi sebab itu bila saya tengok kerajaan bentangkan kertas putih kesihatan umpamanya, isu utama ialah dia punya pembiayaan. Kalau dibentangkan kita belanja untuk kesihatan 32 bilion setahun, tetapi jumlah fee yang dikutip daripada rakyat yang RM1 yang kita bayar di klinik dan hospital hanya membentuk tak sampai 1 bilion. Maknanya tak sampai 3% yang rakyat bayar. Maknanya kalau kerajaan nak naik sikit pun, saya rasa kerajaan mungkin tak ada keberanian kerana tidak ada siapa yang sokong. Tetapi tuntutan daripada rakyat yang mahukan kualiti kesihatan kita terus dinaikkan, ditingkatkan, itu sentiasa bergema.
Dan ini sudah tentulah menuntut kepada political will daripada kerajaan, disokong oleh ahli-ahli Dewan Negara yang sebenarnya dalam perbahasan dan keutamaan kita ialah meletakkan kepentingan negara itu sebagai nombor satu berbanding dengan memenuhi kehendak dan juga tuntutan daripada rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, dengan itu saya mohon menyokong RUU Perbekalan 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan dua perkara, iaitu perkara kementerian-kementerian membuat pendedahan apakah kepentingan rakyat yang telah diumumkan dalam bajet. Yang keduanya ialah peranan yang setiap ahli mainkan untuk mempertingkatkan level pemikiran individu. Tapi kalau kita lihat dalam perlembagaan Yang Berhormat, jelas bahawa Dewan Negara sepatutnya jauh di atas dalam sudut pemikiran. Itu diletakkan oleh perlembagaan itu sendiri. Kalau kita lihat di bawah perkara 45 bracket 2, ahli-ahli Dewan Negara adalah tergolong orang yang berpengalaman luas dan berpengetahuan tinggi. Itulah kenapanya umurnya pun diletak kepada 30 tahun saya boleh dilantik jadi ahli Dewan Negara. Tetapi malang bagi kita ialah media kat luar sana yang bagus-bagus dibincang ni tak satu pun keluar. Dia suka tengok gaduh di Dewan Rakyat menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini yang masalah kita. Jadi Yang Berhormat fikir macam mana pendekatan yang patut kita buat. Terima kasih Yang Berhormat.